Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Norzida Arala, lebih mesra dipanggil sebagai Cikgu Zida. Nama saya Nur Hafika binti Kamarudin atau lebih mesra dikenali sebagai Cikgu Hafika. Nama saya Cik Syarul Ikwan bin Cik Rozi, atau saya lebih mesra untuk dipanggil sebagai Cikgu Ray. Nama saya Fatin Nurul Amira binti Mu'in, lebih mesra dipanggil Cikgu Amira. Nama saya Nur Azira binti Masnawi ataupun lebih mesra dipanggil Cikgu Azira. Hasil perbincangan, kami telah memutuskan untuk memilih novel Songket Berbenak Emas karya Khairuddin Aib untuk pelajar tingkatan 5 bagi edisi negeri-negeri seperti Perak, Pulau Pinang, Kedah dan juga Perlis. Baiklah, bagi kaedah ataupun teknik pengajaran, kami telah memfokuskan kepada teknik bahan media. Manakala strategi pengajaran pula adalah menggunakan strategi pemusatan murid. Oleh itu, fokus kami pada hari ini adalah pada bahagian binaan plot yang mana mengikut kronologi turutan masa bermula, permulaan, perkembangan, perumitan, klimaks dan akhir sekali peleraian. Bahagian permulaan. Dahlia adalah seorang pelajar tingkatan 6 atas sedang menjalani latihan bola jaring di Padang. Mereka berlatih kerana ada perlawanan dengan pelajar-pelajar tingkatan 6 rendah. Semasa berhenti rehat, Dahlia teringat akan emaknya yang hilang ingatan. Kemudian, Azhari datang menemuinya di kantin sekolah dan memberitahu dia sudah tamat pengajian di universiti. Dia menyuarakan hasrat untuk memberisik Dahlia. Pada petang itu juga, Azhari menghantar Dahlia pulang ke rumahnya di kampung Farid, Haji Rais. Okey, seterusnya adalah aspek perkembangan. Dahlia amat sedih melihat keadaan ibunya, iaitu Saleha yang berada di kebun getah pada waktu senja. Emaknya kini sudah tidak mengenalinya lagi. Dahlia dan abahnya memujuk emaknya untuk pulang ke rumah dengan bantuan orang kampung. Sementara itu pula Nek Kiah menyalakan embung yang menyebabkan si Saleha ini menjadi kurang siuman. Dengan bantuan Haji Sulaiman, Saleha dibawa ke Hospital Batu Pahat dan seterusnya dipindahkan ke Hospital Permai di Johor Bahru. Hal ini kerana keadaan Saleha pada ketika itu semakin serius. Disebabkan masalah yang begini, Dahlia terpaksa keluar daripada asrama dan juga Dahlia ini kerap ponting sekolah kerana perlu menjaga adik-adiknya. Ayah Dahlia dimasukkan ke ward kerana dipatuk ular. Yang seterusnya ialah bahagian konflik. Pada bahagian plot yang menceritakan tentang konflik atau perumitan ini mengisahkan tentang Dahlia dan keluarganya yang dipaksa keluar jika tidak boleh membayar wang sebanyak RM15,000 kepada Nek Kiah setelah dihasut oleh Seman untuk menjual tanah itu. Hal ini menyebabkan Dahlia menjadi tertekan kerana keluarganya tidak mampu untuk menyediakan wang tersebut. Selain itu, Dahlia juga sering disalahkan oleh Atun atas kematian anaknya yang bernama Said yang mati lemas walaupun Dahlia telah berusaha untuk menyelamatkannya. Seterusnya, kehadiran Azhari dan Najib ke rumah Dahlia telah menyebabkan Nek Kiah memandang serong kepadanya. Atun juga sering menyindir Dahlia. Cuba memikat Dahlia, begitu juga Azhari yang datang melamar Dahlia. Azhari bimbang jika Dahlia dipikat oleh orang lain. Dan akhirnya, Haji Sulaiman menasihati orang kampung agar bersatu dan prihatin kepada jiran tetangga kerana Haji Sulaiman mendapati orang kampung sudah jarang mengamalkan sikap bantu-membantu dan prihatin terhadap orang lain. Seterusnya, saya akan menyambung bahagian klimaks
Di dalam bahagian klimaks ini, terdapat dua peristiwa klimaks melalui novel Songket Berbenang Emas. Yang pertama, peristiwanya adalah apabila Abu Bakar telah menjumpai sehelai kain merah yang telah reput membungkus telur ayam dan terdapat jarum peniti, cincin akik, butiran pasir dan paku di dalamnya. Setelah mendapat nasihat daripada Dahlia, Abu Bakar telah membuangnya ke sungai. Setelah membuangnya, Salihah telah baik daripada penyakit dan pulang ke rumahnya. Setelah daripada itu, Nek Kiyah pula jatuh sakit dan terpaksa duduk di ward selama 2 hari. Dalam tempoh penyembuhan yang seutuhnya, Nek Kiyah telah dijaga oleh keluarga Dahlia. Hikmah yang dapat dalam peristiwa ini adalah Nek Kiyah telah mula berbaik semula bersama dengan keluarga Dahlia. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa di mana apabila kampung Haji Rais telah dilanda banjir. Daripada peristiwa tersebut, hikmahnya adalah penduduk kampung tersebut bersatu dan bergotong royong untuk membantu keluarga Embong di mana rumah keluarga Embong roboh akibat daripada dilanda banjir. Hal ini adalah dilakukan apabila setelah mendapat nasihat daripada Haji Sulaiman. Peristiwa pada bahagian peleraian ataupun pengakhiran yang pertama pada novel Songket Berbenang Emas ialah beri mana peristiwa penduduk kampung yang bekerjasama antara satu sama lain untuk mengumpulkan wang kepada Dahlia semata-mata ingin Dahlia menyambung kursus bahasa Jepun selama 6 bulan di Universiti Malaya. Peristiwa ini telah menarik minat pembaca disebabkan nilai pengajaran yang terkandung dalam novel ini, iaitu nilai kerjasama antara penduduk kampung yang berusaha untuk meringankan beban keluarga Dahlia semata-mata Dahlia ingin mengejar impiannya untuk menyambung pelajaran pada peringkat yang tertinggi. Peristiwa pada bahagian peleraian yang kedua di mana Azahari dan Dahlia bertemu di stesen bas. Tujuan Azahari bertemu dengan Dahlia di stesen bas adalah untuk memberitahu Dahlia tentang punca kelewatan majlis tunangnya disebabkan oleh pakciknya yang sendiri terlewat untuk datang. Sebelum Dahlia menaiki bas, Azahari telah menghadiahkan sehelai songket berbenang emas yang berwarna merah. Tambahan lagi, Azahari juga telah menyebut perkataan koibito yang tidak ketahui maksudnya. Tujuan Azahari menghadiahkan selai songket berbenang emas kepada Dahlia adalah untuk mengingatkan Dahlia mengenai jati diri bangsa Melayu yang harus dipegangnya walaupun di mana-mana pun jua. Peristiwa ini telah menarik minat pembaca apabila Azahari dan Dahlia sempat bertemu sebelum Dahlia menyambung pelajarannya di Jepun selama 3 tahun. Sekian, itu sahaja untuk plot peleraian mengenai Songket Berbenang Emas. Sekian, terima kasih.